Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, dan kita telah tiba pada siri 286, hadis yang ke 5807. Dan pada kali ini masih lagi berkenaan tentang sutera yang Nabi SAW larang untuk lelaki memakainya. Cumanya dalam riwayat ini, nanti kita akan nampak bagaimana Asma, kakak kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah memakai kain, memakai pakaian, memakai baju yang mana pada tengkuknya dan juga pada bahagian tangan terdapat corak dan juga terdapat tampalan daripada sutera. Maka sebab itu hadis ini menjadi dalil bahawa sutera yang pada kadar yang sedikit, maka ianya adalah harus dan boleh untuk dipakai. Sutera pada pakaian lelaki yang sedikit, maka ianya adalah harus dan boleh untuk dipakai. Imam Nawawi punya pandangan adalah tidak lebih daripada 4 jari. Tidak lebih daripada 4 jari. Namun ada segelintir daripada mereka mengatakan bahawa selagi mana kain atau selagi mana kain tersebut melebihi daripada sutera kadar 50%, maka itu pun adalah boleh. Namun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah tidak lebih daripada 4 jari. Maka corak, desain, tampalan sutera yang ada pada pakaian lelaki, jika kurang daripada 4 jari, maka ianya adalah harus dan dibolehkan. Nanti kita akan baca riwayat berkenaan tentang 4 jari pada riwayat yang ke 5415. Baca dulu 5407 sanad dia. Maka telah berkata Abdullah maula Asma, arsalatni Asma, telah mengutuskan daku Asma binti Abu Bakar untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka apakah mesej yang Asma minta untuk tanyakan kepada Abdullah bin Umar? Maka Asma berkata, balagani, telah sampai kepadaku berita, annaka, bahawa sesungguhnya kamu wahai Abdullah bin Umar, tuharrimul asya'a thalatha, mengharamkan 3 perkara. Yang pertama, al-alam. Apakah itu al-alam? Al-alam bermaksud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syaritah, syaritatum min harir, ataupun garisan sutera, corak sutera. Al-alam, garisan daripada sutera pada pakaian, corak daripada sutera pada pakaian, fi thawbi, pada pakaian. Maka itu satu yang Aisyah minta tanyakan. Yang kedua, wa mitharatul urjuwan, dan kain pelana al-urjuwan yang berwarna merah. Misarah ni kita dah belajar. Misarah adalah kain yang dipakai untuk pelana. Yang mana ianya sebenarnya kadangkala diperbuat daripada sutera. Itu yang tak boleh. Kadangkala diperbuat daripada bulu. Itu tak ada masalah. Cuma apakah perkataan yang baru kita nampak ini al-urjuwan? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9, pada baris yang ke-9. Maka apakah itu urjuwan? Urjuwan adalah annaha hamra, bermaksud ianya adalah sesuatu yang berwarna merah. Maka sesuatu yang berwarna merah maka diterjemahkan sebagai urjuwan. Mitharatul urjuwan bermaksud kain pelana berwarna merah. Maka adakah kamu mengharamkan? Tanya Asma kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang ketiga, wa sawma Rajab kullih, dan adakah kamu mengharamkan berpuasa sebulan Rejab penuh? Berpuasa pada bulan Rejab.
Maka Abdullah Maula Asma pun telah pergi membawa mesej ini bertemu dengan Abdullah bin Umar. Faqala li Abdullah, maka Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku, kata Abdullah Maula Asma, amma ma dzakarta min Rajab, adapun apa yang kamu telah sebutkan berkenaan tentang berpuasa pada sebulan Rajab, fakaifa, maka apakah pandangan kamu biman yasumul abad, bagi orang yang berpuasa sepanjang masa, berpuasa sepanjang masa. Saumul abad ataupun saumud dahar memberi ungkapan yang sama. Maka maksud daripada saumul abad di sini kita kena faham pada baris yang kedua, 4, 6. Maka Imam Nawawi jelaskan, wa ikhbar bi annahu yasumu Rajab kullah wa annahu yasumul abad wal muradu bil abad ma siwa ayyamil idain wa tasyrik, bahawa seseorang yang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, maka itu adalah saumul abad. Maka berpuasa sepanjang tahun bagi mazhab Syafi'i tak ada masalah. Cuma bagi pandangan, sebab itu kata Imam Nawawi, wa hadza madhhabuh wa madhhabu abihi Umar ibn al-Khattab wa Aisyah wa Abi Talhah wa ghairihim min salafil ummah, bahawa ada sebahagian para sahabat pada zaman itu mereka beranggapan bahawa tak boleh berpuasa sepanjang tahun. Itulah pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Umar bin Khattab, pandangan Aisyah dan juga pandangan beberapa sahabat yang lain. Maka sebab itu kata Abdullah bin Umar bila ditanya tentang hukum berpuasa sebulan penuh, kata Abdullah bin Umar, apakah pandangan kamu dengan berpuasa sepanjang tahun? Maka sebagaimana ikut pandangan kamu berpuasa sepanjang tahun tak boleh, maka begitulah berpuasa sepanjang bulan Rejab tak boleh. Ini mengikut pandangan Abdullah bin Umar. Namun dalam mazhab Syafi'i boleh tak berpuasa sepanjang tahun kecuali hanya 5 hari yang seseorang itu memang wajib dan mesti berbuka. Maka pada baris bawah tu Imam Nawawi menulis, wa madhhabus Syafi'i wa ghairihi minal ulama la yukrahu saumud dahar. Tak ada masalah kalau dia nak berpuasa sepanjang tahun, tak ada masalah. Dan ada orang yang memang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari. Yang itu memang haram berpuasa. Raya puasa, 1 Syawal, Raya Haji, 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka ini pandangan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berpandangan sebagaimana berpuasa sepanjang tahun tak boleh, maka begitulah juga berpuasa sepanjang bulan Rejab tidak boleh. Kemudian kata Abdullah bin Umar memberi jawapan kepada pertanyaan Asma, wa amma ma dzakarta minal alam fi thawb, maka adapun apa yang kamu sebut berkenaan tentang garisan ataupun corak sutera pada pakaian, kerana maka sesungguhnya aku telah mendengar ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harir, hanya sahaja memakai sutera orang yang tidak mempunyai bahagian pada hari akhirat. Fakhiftu, maka aku risau, an yakunal alam, bahawa garisan dan corak sutera yang ada pada pakaian minhu, termasuk dalam penegasan hadis tersebut. Maka daripada sini kita faham, maka Abdullah bin Umar larang daripada menggunakan garisan sutera ataupun corak sutera pada pakaian adalah kerana nak mengelakkan orang ramai pada waktu itu terjebak dengan memakai sutera. Wa amma misaratul urjuan, dan adapun kain pelana berwarna merah yang bukan sutera, maka inilah misaratu Abdullah, kain pelana Abdullah bin Umar yang mana ianya juga berwarna merah. Maka daripada sini kita tahu yang dilarang bukanlah warna pada kain pelana, tetapi yang dilarang adalah kain pelana yang berwarna merah. Kain pelana yang diperbuat daripada sutera. Adapun kalaulah ianya daripada bulu ataupun kain cuma berwarna merah, maka ianya tidaklah dilarang. Jelas ke jelas? Terus maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faraja'tu ila Asma, kata Abdullah Maula Asma, aku telah kembali kepada Asma, maka aku telah mengkhabarkan kepadanya jawapan daripada Abdullah bin Umar. Maka Asma telah mengeluarkan satu pakaian, lalu dia berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah, ini adalah jubah yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ilayya jubbah, maka beliau telah mengeluarkan satu jubah,
tayalisah. Apakah maksud tayalisah? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan ma ya'ummu sa'iral jasad, pakaian yang menutupi seluruh tubuh badan, termasuklah pada waktu itu bahagian kepala, maka itu dipanggil tayalisah, design. Design pakaian tayalisah. Desainnya adalah begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisrawaniyah. Apakah pandangan yang kedua tayalisah adalah as-thawbul ladzi lahu a'lam. Pakaian yang mempunyai corak. Pakaian yang mempunyai corak. Maka ada dua makna dan dekat sini selalunya diambil makna yang kedua. Maka Asma' telah mengeluarkan satu jubah yang bercorak kisrawaniyah yang dibuat di Kisra. Kisrawaniyah bermaksud adalah pakaian yang bukan dibuat di tanah Arab. Sebaliknya dibuat di Iran. Yang buat di luar. Maka jubah tersebut, kata perawi, laha libnatu dibaj, mempunyai tampalan daripada sutera. Wa farjaiha makfufain, dan dua bahagian terbukanya, iaitu tengkuk dan tangan. Farjain maksudnya dua bahagian yang terbuka. Bahagian tangan, bahagian kedua tangan dan bahagian tengkuknya pun bidibaj, terdapat hiasan ataupun corak daripada sutera. Faqalat, maka berkata Asma', hadhihi kanat inda Aisyah, pakaian ini ada di sisi Aisyah ketika mana Aisyah meninggal dunia. Falamma qubidat, maka apabila Aisyah meninggal dunia, aku telah mengambilnya dan Nabi SAW pernah memakai pakaian ini. Fanahnu naghsiluha, maka apabila ada di antara kami yang sakit, kami akan membasuh pakaian ini linastashfiya biha, supaya beroleh syifa dengan berkat pakaian ini orang yang sakit. Maksudnya beliau mengambil keberkatan daripada air yang air basuhan pakaian Nabi untuk diberikan kepada orang yang sakit untuk berwuduk ataupun untuk minum dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, tak apa. Yang ni kita dah terangkan tentang apa hukum lubsul harir lin nisa, itu kita dah jelaskan bahawa wanita boleh memakai sutera. Kemudian urjuan kita pun dah baca. Okey, yang ni kita baca baris yang kedua 4, 6, 8, 9 daripada atas. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa amma ikhraju Asma' jubbatan Nabi, maka kenapa Asma' radhiyallahu taala nak mengeluarkan jubah yang pernah dipakai oleh Nabi, yang mana pada jubah tersebut al-makfufah bil harir, terdapat corak pada bahagian tengkuk dan juga pada bahagian tangan dia. Faqasadat, maka Asma' bertujuan bayanu, untuk menjelaskan bahawa pakaian ini tidaklah haram. Pakaian ini tidaklah haram. Maksudnya pakaian yang ada corak sutera tidaklah haram. Cuma Imam Nawawi memilih pandangan bahawa kadar corak tersebut tidaklah melebihi daripada kadar 4 jari. Yang mana kita akan baca hadis itu kemudian. Maka kalaulah kurang daripada 4 jari, maka tidak ada masalah apa sutera sebanyak itu pada pakaian lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terus baca. Maka daripada sini juga kata para ulama, kita boleh nampak bagaimana Asma' mengambil keberkatan daripada jubah baginda Rasulullah SAW untuk merawat orang-orang yang sakit. At-tabarruk, dia mengambil keberkatan daripada jubah Nabi SAW. 4508 baca sanad dia. Okey, hadis ni dibawa oleh Imam Muslim. Hadis berikut ini nak menunjukkan pandangan Abdullah bin Zubair. Tetapi pandangan tu
tidaklah diamalkan oleh mana-mana orang. Iaitu Abdullah bin Zubair punya pandangan bahawa wanita pun tidak boleh memakai sutera. Wanita pun tak boleh pakai sutera. Namun pandangan itu ditolak berdasarkan hadis-hadis lain yang lebih jelas dan lebih kukuh. 5408 baca sanad dia. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu yaktub sedang berkhutbah sedaya berkata, ala ketahuilah la tulbisu nisa'akumul harir. Janganlah kamu memberi pakaian sutera kepada isteri-isteri kamu. Dan ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada bawah pada baris yang kedua 45, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u, dan semua para ulama telah sepakat bahawa wanita boleh untuk memakai sutera. Semua ulama telah sepakat bahawa wanita boleh memakai sutera. Maka itu adalah pandangan yang terpencil daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa beliau melarang wanita daripada memakai sutera. Terus, fa inni sami'tu, maka sabda Nabi SAW kata Abdullah bin Zubair, namun hadis-hadis yang lain tidak menyebut perkataan wanita. Hadis ni pun tak disebut perkataan wanita. Yang mana Nabi bersabda, la talbasul harir, janganlah kamu memakai sutera, kerana sesungguhnya orang yang memakainya di dunia, lam yalbasu, tidak akan boleh memakai sutera pada hari akhirat. Maka hadis ni pun tak disebut wanita. Maka sebenarnya bermaksud dalam hadis ini adalah para lelaki. 5409 baca sanad dia. Maka daripada Abu Uthman beliau berkata, Umar bin Khattab telah menulis surat kepada kami sewaktu kami berada di Azerbaijan. Azerbaijan adalah sebuah tempat yang terletak lepas daripada Iraq. Zaman kita dah terkenal menjadi sebuah negara ataupun tempat yang dikunjungi. Azerbaijan orang Arab panggil. Kita panggil Azerbaijan. Terus maka Umar bin Khattab telah menulis surat kepada panglimanya. Maka dalam surat tersebut isi kandungannya adalah, ya Utbah bin Farqad, innahu laysa min kaddika, sesungguhnya ianya bukanlah daripada hasil susah payah kamu, dan tidak pula daripada hasil susah payah ayah kamu, dan tidak pula daripada hasil susah payah ibu kamu. Fa ashbi'il muslimin, maka kenyangkanlah orang-orang Islam, ataupun maksudnya fa ashbi'il muslimin, maka penuhilah keperluan orang-orang Islam. Fi rihalihim, di tempat tinggal mereka, mimma, dengan perkara yang tashba'u minhu fi rahlik, yang kamu telah penuhi keperluan dan kamu kenyangkan keluarga kamu. Maka Umar bin Khattab pesan kepada gubernur dan panglimanya, jagalah rakyat sebagaimana kamu menjaga keluarga kamu sendiri. Maka bantulah rakyat sebagaimana kamu membantu keluargamu sendiri. Namun Umar bin Khattab berpesan, wa iyyakum wat-tana'um, dan menjauhkanlah diri kamu daripada at-tana'um, daripada kemewahan. Wa zayyi ahli syirki, daripada memakai pakaian orang-orang yang mensyirikkan Allah. Walabusal harir, dan jauhkanlah diri kamu daripada memakai pakaian daripada sutera. Fa inna Rasulullah, kerana sesungguhnya utusan Allah SAW telah melarang an labusil harir, daripada memakai sutera. Illa hakadha, maka Nabi SAW telah memberi isyarat, maka Nabi telah mengangkatkan untuk kami dua jari baginda, al-wusta, jari tengah, was-sababa, dan jari kelingking, dan Nabi menggabungkan keduanya. Maka Zuhair berkata, Asim telah berkata, huwa fil kitab, wa rafa'a Zuhairun bi isba'i, maka kadar dua jari sahaja dibenarkan. Nanti 4 jari, kita akan baca riwayat 5415. Jelas ke jelas? 5410 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Maka di sini mula dibawakan hadis-hadis mengenai berapakah kadar yang dibenarkan untuk sutera yang ada pada pakaian. Majoriti para ulama Syafi'i menyebut 4. Namun ada sebahagian menyebut asalkan bawah daripada 50%, maka tidak ada masalah. 50% sutera, 50% pakaian biasa, maka tidak ada masalah. Namun majoriti para ulama Syafi'i menyebut
kadar 4 jari sahaja yang dibenarkan. 5410. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsani Ibn Umair qala hadatsana Hasan bin Ghiyas kilahuma an Asim bi hadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hariri bi mislih. 5411 baca sanad dia. Jelas ke jelas? Terus maka daripada Abu Usman beliau berkata, kami pernah berperang bersama Utbah bin Farqad radhiyallahu anhu. Faja'ana kitab Umar. Maka telah sampai kepada kami surat daripada Umar bin Khattab anna Rasulullah. Maka beliau berpesan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la yalbasul hariru, janganlah memakai sutera kecuali bagi orang yang tidak mempunyai apa daripadanya satu bahagian pun, kecuali illa man laysa lahu minhu syai'un fil akhirah, kecuali orang tersebut dia tidak akan mendapat sebarang bahagian pun pada hari akhirat. Orang yang pakai sutera dekat dunia, dia tak akan boleh merasai sutera syurga. Illa kecuali hakaza, kadar begini. Begini tu bagaimana? Qala Abu Uthman bi isba'ihi lataini talian. Itulah 2 jari yang terletak bersebelahan daripada ibu jari. Fara'aituhuma, maka aku telah ditunjukkan kadar sutera azrarat tayalisah yang terdapat pada jubah bercorak, jubah tayalisi azrar pada bahagian butangnya. Hatta raaitu tayalisah, sewaktu aku melihat pakaian tayalisah. Maka pada waktu itu sutranya ada kadar 2 jari, maka tak ada masalah. Begitu juga riwayat berikut ada menyebut kadar 4 jari, maka tidak ada masalah sutera sebanyak itu. Jelas ke jelas? 2 riwayat ini kita tidak terjemah 5412 dulu, dan 5414 kita tidak terjemahkan, namun 5413 kita akan terjemahkan. Terus wabi ilaihi qala hadatsana terus baca riwayat seterusnya. Abu Uthman An-Nahdi telah berkata, telah sampai kepada kami surat daripada Umar bin Khattab, khalifah pada waktu itu. Wa nahnu bi Azerbaijan, dan kami sedang berada di Azerbaijan bersama dengan Panglima Utbah bin Farqad radhiyallahu anhu. Ataupun ada sebahagian perawi ragu-ragu yang mana beliau sebut perkataan Syam, kami berada di Syam ketika itu. Amma ba'du, maka surah Umar bin Khattab berbunyi, sesungguhnya utusan Allah SAW telah melarang daripada memakai sutera illa hakadha, kecuali kadar begini. Apakah kadarnya? Isba'aini, kadar 2 jari. Qala Abu Uthman fama attamna annahu ya'nil a'lam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, attamna pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris daripada bawah, pada baris yang ke 1, 2, pada baris yang kedua. Apakah maksud atama? Ay ma abta'ta an allaqta. Maka berkata Utbah bin Farqad, fama atamna, maka tidaklah kami mengambil masa yang lama untuk mengetahui annahu yakni, bahawa yang baginda maksudkan adalah al-a'lam, corak sutera ataupun garisan sutera yang berada pada pakaian. Maka itu dibenarkan, itu adalah diharuskan. 5414 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad al-Muthanna qala hadatsana Mu'adz wa Ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah bi hadzal isnad mislah wa lam yadhkur qawla Abi Utsman. 5415 baca sanad dia. Daripada Suhaib bin Ghaflah rahimahullah, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah memberi khutbah di tempat yang bernama Al-Jabiyah, di tempat yang bernama Al-Jabiyah. Maka beliau berkata, Nabi Allah SAW telah melarang al-lubsil harir, daripada memakai sutera, illa kecuali kadar 2 jari, atau thalath ataupun 3 jari, atau arba' ataupun 4 jari.
Maka ini yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa kadar 4 jari sutera pada pakaian tidaklah sebarang masalah. Diharuskan, ianya adalah dibenarkan. Terus riwayat seterusnya 5416 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan sebelum ini. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abdullah Ruzzi qala akhbarana Abdul Wahhab bin Ata'in an Sa'id an Qatadah bi hadzal isnad mislah. 5417. Baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, labisan Nabi SAW pernah memakai pada satu hari qaba'an, jubah yang diperbuat daripada sutera. Nabi pernah pakai. Ini adalah sebelum Nabi tahu ianya diharamkan. Maka pakaian sutera tersebut telah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kepada Nabi SAW. Summa ausyaka. Kemudian dengan segera, bila Nabi dah habis solat, Nabi terus menanggalkannya. Fa'arsala bihi, maka Nabi telah menghantarkan jubah sutera tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqila, maka dikatakan kepadanya, qad ausyaka ma naza'tuhu ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad ausyaka ma naza'tahu ya Rasulullah. Mengapa Tuan dengan begitu cepat telah mencabutnya wahai Rasulullah? Maka bersabda Nabi SAW, aku telah dilarang daripada memakainya oleh Jibril. Maka Umar pun menangis seraya berkata, wahai Rasulullah, karihta amran, kamu tidak menyukai satu perkara, namun kamu memberikan perkara tersebut kepadaku, maka apa yang patut aku buat dengan pakaian sutera ini? Bersabda Nabi SAW, illam u'tikah litalbasah, inni lam u'tikah litalbasah, aku tidak memberi kepada kamu untuk kamu pakai wahai Umar, namun aku memberi kepada kamu supaya kamu boleh menjualnya. Faba'ahu, maka dijual dengan harga 2000 dirham. Sebab sutera mahal, maka dijual dengan harga 2000 dirham. Terus riwayat seterusnya 5418, masih lagi kisah Umar bin Khattab. Terus telah dihadiahkan kepada Nabi SAW, kata Sayyidina Ali, hullatan, satu set pakaian siyarak yang diperbuat daripada sutera dan campuran selainnya, daripada sutera dan campuran yang lain. Faba'atha biha ilayya, maka Nabi telah menghantarkan kepada Sayyidina Ali kain sutera tersebut, maka aku telah memakainya. Kata Sayyidina Ali, maka aku mendapati ada tanda murka Nabi pada wajah Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda, inni lam ab'ath, sesungguhnya aku tidaklah menghantar kain sutera tersebut supaya kamu memakainya. Innama ba'athtu, aku menghantarnya kepada kamu supaya kamu boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunting ataupun memotong humra, menjadikan ianya tudung di antara wanita-wanita yang lain. Jelas ke jelas? 4514, baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah memerintahkan aku, fa'atartuha, maka Nabi telah memerintahkan aku untuk memberi kepada para isteriku. Wa fi hadis Muhammad bin Ja'far, fa'atartuha baina nisa'i wa lam yadhkur fa'amrani. Terus 5424. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang pemimpin yang bernama Ukaidar, dua mata yang berasal daripada Dumah Al-Jandal, telah menghadiahkan kepada Nabi SAW pakaian daripada sutera. Maka hadis ni jelas yang bagi hadiah itu kepada Nabi adalah pemimpin daripada Dumatul Jandal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dumatul Jandal ni terletak di mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Pada baris daripada bawah, pada baris yang keempat daripada bawah. Ianya adalah sebuah kota yang bertembok daripada Madinah, lebih kurang 13 marhalah, jauh daripada Madinah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia telah berikan kepada Nabi SAW
pakaian daripada sutera. Maka Nabi pun berikan kepada Sayyidina Ali seraya berpesan, syakikhu, maka koyakkanlah, guntinglah sutera tersebut dan jadikan ianya tudung di antara para Fatimah. Maka siapakah para Fatimah? Maka pada muka surat sebelah pada baris yang kedua, 4, 6. Maka siapakah Fatimah? Maka yang pertama Fatimah binti Rasulullah, anak perempuan Nabi. Yang kedua Fatimah binti Asad, iaitu ibu kepada Sayyidina Ali. Yang keempat adalah Fatimah binti Hamzah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fatimah binti Hamzah. Dan yang keempat, mana tu ni? Fatimah binti Asad, Fatimah binti Hamzah. Yang keempat baris bawah tu, Fatimah binti Syaibah bin Rabi'ah yang merupakan adik ipar Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jelas ke jelas? Mana tadi? Maka sabda Nabi, syakiku, bahagikanlah ia sebagai tudung di antara Fatimah. Wa qala Abu Bakr wa Abu Quraibin bainan niswah. Kita akan sambung nanti lebih kurang jam 12.30 insya-Allah. Sebab pada pelajar ada program pagi ni, kita sambung nanti insya-Allah.